Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sidang jemaah, alhamdulillah, syukur kita rafakkan ke hadirat Allah. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk menyambung kembali kitab Nasaihul Ibad. Muka surat 99. Perenggan yang di tengah, Khalifah Sayyidina Umar. 99. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Khalifah Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu an mengutus surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Surat tersebut berbunyi, barang siapa niatnya tulus, maka Allah akan mencukupi keperluannya yang berada antara dia dan orang lain. Baik. Tuan-tuan, para hadirin sekalian, kita imbas balik, kita perangat balik. Tajuk yang sedang kita kupas ataupun yang kita sambung pagi ini asalnya adalah merupakan hadis Nabi yang dipesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bagi yang ada kitab boleh tengok muka surat 83. Itu asal perbincangan kita dulu, sebelum kita bercuti lah. Muka surat 83 tu sekaligus merupakan bab yang baru, kita masuk bab ketiga. Okey. Cuba kita tengok. Ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'id. Wa khaffifil hamla fa innal aqabata ka'ud. Wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Jadi ada 4. Wahai Abu Dzar, peliharalah bahteramu kerana lautan sangat dalam. 1. Bawalah bekalan yang mencukupi kerana perjalanan sangat jauh. 2. Kurangkanlah bebananmu kerana rintangan-rintangan berat sekali. 3. Dan bersikap ikhlaslah dalam beramal, kerana sesungguhnya penyiasat itu adalah Tuhan yang Maha melihat dengan penuh teliti. Jadi itulah pesanan nasihat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari sekaligus kepada kita semualah. Kemudian penterjemah kitab ni, Al-Fadhil Ustaz Masruhan, dia bawakan kepada kita kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Siapakah Abu Dzar? Panjang kisahnya. Start daripada muka surat 83 tu sampai muka surat 99 tu baru habis. Jadi maknanya kuliah terakhir kita ialah selesainya kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Itu pun saya skip kalau tak silap saya. Ada muka surat yang saya lompat. Cuma apa yang perlu kita ingat balik berkenaan Abu Dzar Al-Ghifari, iaitu dia antara sahabat yang paling awal memeluk Islam.
Ada riwayat mengatakan nombor 6, yang ke-6 memeluk Islam, maknanya sangat awal. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang pertama yang melaungkan kalimah syahadah secara jahar, secara kuat di sekitar Kaabah. Dia pergi dekat Kaabah. Kaabah masa tu dipenuhi dengan berhala, ya, dipuja, disembah oleh orang-orang kafir musyrik ketika itu. Dia pergi dekat orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa terjadi selepas tu? Dia kena pukul sampai pingsan. Ya, 2 kali insiden tu berlaku. Ya, seperti yang kita dah bacalah. Jadi Abu Dzar orang pertama melaungkan kalimah syahadah, ya, di Kaabah. Kemudian yang paling menarik dan mengagumkan, Abu Dzar ini seorang, kita kata apa, muballigh, pendakwah yang hebat, kerana beliau berjaya mengislamkan satu kampung ataupun perkampungan Bani Ghifar. Jadi Ghifar tu nama dia punya bani. Ada Bani Hashim, ada Bani Sa'ad, ada macam-macam bani lah kan. Bani Ghifar. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, karakter Ghifar ni kasar, ya, samsing, perompak padam pasir, macam-macam lah. Sehingga Nabi sendiri pun takjub. Nabi sendiri pun macam Allahu Akbar, kagum, teruja apabila Abu Dzar memeluk Islam. Ya. Jadi Abu Dzar alhamdulillah kegigihannya, ya, membawa hasil apabila satu kampung Islam, kampung Ghifar. Dan bukan setakat itu, kampung sebelahnya pun dipanggil Bani Aslam. Bani Aslam pun semuanya masya-Allah, ya, beriman dan memeluk Islam. Itulah, ya, dahsyatnya sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sebenarnya adalah Jundub bin Janadah. Itu boleh tengok baliklah bagi yang ada kitab tu. Boleh belik-belik baca. Okey. Jadi pagi ni kita sambung Khalifah Saidina Umar, balik-balik muka surat 99 tu. Saidina Umar pernah mengutus surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, yang merupakan salah seorang dia punya gubernur. Surat tersebut tertulis, barang siapa niatnya tulus, maka Allah akan mencukupi keperluannya yang berada antara dia dan orang lain. Ini nak cerita pasal ikhlas lah. Sebab dalam hadis yang kita baca tadi ni, Nabi pesan dekat Abu Dzar, wa akhlisil amal, kan? Ikhlaskanlah dalam beramal. Ikhlaskan. Jadi nak syarah sikit berkenaan ikhlas. Saidina Umar mengutus surat kepada Abu Musa, barang siapa niatnya tulus ikhlas, maksud tulus ikhlas, maka Allah akan mencukupi keperluannya yang berada antara dia dan orang lain. Salim bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhum. Salim bin Abdullah bin Umar, maknanya cucu lah. Cucu Saidina Umar bernama Salim. Ayahnya Abdullah. Abdullah bin Umar, atau lebih juga dipanggil Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah ni lah. Sebab sahabat Nabi ni agak banyak juga yang namanya Abdullah, kan. Jadi nak bagi senang sebut Ibnu. Ibnu Umar. Jadi tahulah anak Sayyidina Umar. Ibnu Abbas, anak Abbas. Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud, Pak Mas'ud. Sebab nama dia pun semua sama, Abdullah. Jadi kalau sebut Abdullah saja, Abdullah mana? Banyak Abdullah kan? Abdullah mana tak tahu. Jadi sebut Ibnu Mas'ud. Oh,
Jadi Abdullah ibnu Mas'ud. Okey, yang ni cucunya pula. Tadi Umar sendiri memberi surat kepada Abu Musa. Yang ni cucu dia mengutus surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz salah seorang pemimpin yang sangat masyhur di bawah kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah. Bani Umayyah ni tak silap saya ada 14 khalifah dalam tempoh hampir 100 tahun ke 90 tahun macam tu. Jadi Umar Abdul Aziz salah seorang lah khalifah tersebut. Daripada 14 tu. Kalau tak silap nombor 8 ke apa, boleh check baliklah sirah kan. Ketahuilah wahai Umar, mana Umar Abdul Aziz. Jangan confuse pula, bukan Umar Al-Khattab. Salim ni cucu Sayyidina Umar pesan kepada Umar Abdul Aziz, ketahuilah bahawa sesungguhnya pertolongan dari Allah kepada seorang hamba sesuai dengan kadar niatnya. Barang siapa yang niatnya tulus ikhlas, maka pertolongan dari Allah sempurna baginya. Dan barang siapa pula yang niatnya kurang, bukan tak ikhlas, tapi kurang. Ya? Orang sekarang disebut kurang. Dia punya lajah tu, kurang. Kurang ikhlas, maka pertolongan dari Allah pun kurang juga baginya. Sesuai dengan kadar niatnya itu. Masya Allah. Baik. Dalam kitab Nasaihul Ibad ini tuan-tuan. Ya, sepanjang yang saya dah baca lah daripada mula. Ni antara kitab yang paling lama. Kitab favourite saya lah. Ya. Dalam banyak-banyak perenggan muka surat. Ini antara perenggan yang saya sendiri suka. Pesanan daripada Salim ni. Salim bin Abdullah bin Umar. Semua kita suka kan, tapi mana favourite? Ketahuilah bahawa pertolongan Allah kepada kita, kitalah hamba dia, berdasarkan kadar niat kita masing-masing. Jadi siapa yang niatnya tulus ikhlas, maka pertolongan Allah pun sempurna baginya. Dan barang siapa pula yang kurang ikhlas, maka pertolongan Allah pun kurang baginya. Sesuai dengan kadar niat. Dalam bahasa mudahnya saya olah begini, kita punya ikhlas ni ada grade dia. Kalau grade A, Allah tolong kita pun cara grade A. Kalau ikhlas kita katakanlah grade C, bukan tak ikhlas, ikhlas tapi grade C. Maka pertolongan Allah pada kita pun cara grade C lah. Subhanallah, Masya Allah. Okey. Macam mana nak ngukur grade tu kan? Betul juga. Siapa yang nak menentukan indikator dia tu? Baik, dalam kitab ni kita akan jumpa ke depan nanti, tapi saya sebutlah untuk kita nampak gambaran kan. Ikhlas itu ulama bahagikan kepada tiga martabat. Pertama, yang paling rendah. Ini mungkin grade C ni. Dia buat sesuatu kerana Allah. Kerana Allah. Dia mesti kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah tu dah riak dah. Itu tak masuk senarai. Ini kita bincang semua kerana Allah. Lillahi ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama. Tu dia. Dia mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapat habuan dunia. Dia buat kerana Allah. Betul dah. Tapi dalam masa yang sama, motivasi dia buat amalan tu kerana nak habuan dunia. Okey, kita sebut dulu, sekali kita hurai.
Martabat yang kedua, ini mungkin grade B lah. Seseorang itu melakukan amalan kerana Allah dan dia dalam masa yang sama bermotivasi ataupun mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat habuan akhirat. Habuan akhirat. Ini kita tulis dulu, nanti kita hurai. Manakala grade yang paling baiklah grade A ni. Martabat yang ketiga, dia buat sesuatu amalan kerana Allah tanpa menginginkan apa-apa habuan, semata-mata Allah. Dunia pun dia tak sia, akhirat pun dia tak sia. Pelik. Semata-mata nakkan cinta Allah, redha Allah, kasih sayang Allah. Okey, contoh, kita bawa contoh. Surah Al-Waqi'ah, salah satu surah dalam Al-Quran kan. Quran ada 114 surah, salah satunya surah Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah ni seperti yang biasa kita dengar, apa kelebihan dia? Murah rezeki, sehingga dikatakan suratul ghina, surah orang nak jadi kaya. Dan Nabi beri jaminan insya-Allah tak akan apa-apa kan siapa yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah. Jadi grade yang kita kata C ni tadi, dia baca Quran kerana Allah, tetapi dia baca surah Waqi'ah tu sebab nak murah jadi yang kata habuan dunia tu, itu contoh habuan dunia tu, dia nak murah rezeki. Salah ke? Tak salah. Dah memang itu kelebihan surah Waqi'ah. Sama juga kita semayang solat sunat duha. Magnet rezeki kan. Dia semayang sunat duha tu sebab ya Allah aku nak murah rezeki. Itulah motivasi kuat dia. Bagilah aku jadi orang kaya, dengan kaya nanti aku boleh berzakat, aku boleh tolong orang apa semua. Jadi habuan dunia. Begitu juga sihat. Dia nak sihat. Itu semua masuk dipanggil habuan dunia. Keuntungan dunia. Tak salah pun. Memang Islam pun suruh jaga kesihatan. Tak salah. Okey. Yang kedua tadi dia baca juga surah Waqi'ah. Tapi bukan persoalan rezeki tu sangat yang dia utamakan, rezeki dunia ni. Dia nak rezeki akhirat. Rezeki akhirat apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, nanti Quran boleh tolong kamu di padang mahsyar nanti. Quran boleh memberi syafaat. Dia hak tu dia punya tumpuan utama, fokus dia tu, dia gairah nak benda tu. Adapun martabat paling tinggi, dia baca surah Waqi'ah, dia tak fikir habuan dunia ke habuan akhirat. Ini kalam Allah, ini surat warkah daripada langit sang kekasih yang paling agung. Dia nak bermanja-manja dengan Allah, dia angau dengan Allah, dia nak memupuk hangatnya rasa cinta dia kepada Allah. Dan kita selalu ulas sebelum ni tuan-tuan puan-puan para hadirin. Martabat yang grade A ni, dia tak perlu fikir pasal habuan dunia, habuan akhirat. Fikir je redha Allah. Sebab apa? Bila Allah dah redha, Allah dah sayang, Allah dah cinta, automatik Allah akan bagi apa saja. Bighairi hisab ataupun la yahtasib. Kan? Tak disangka-sangka, dengan jalan yang tak dirancang kadang-kadang. Allah bagi. Syurga pun Allah bagi bila Allah dah sayang. Jadi tak payah fikir sangat syurga tu, tak payah fikir sangat syafaat akhirat, apa semua. Allah akan bagi. Baik. Saya ada kawan lah. Kawan rapat. Dia sendiri bercerita. Masa mula-mula dia berjinak dengan majlis ilmu. Lepas tu berjinak dengan orang kata apa, program usrah. Usrah kan. Dia kata masa tu bukan dia nak pergi usrah tu sangat. Tapi dia ni jenis orang berniaga. Ada produk-produk yang dia nak kempen. Jadi dia pergilah usrah tu. Dah habis usrah nanti dia pun hulurlah dia punya flyers dia tu. Kan? Memang dia cakap tujuan utama dia masa tu.
Dia nak melebarkan jaringan perniagaan dia, tapi melalui platform usrah. Jadi usrah tu dengar je lah. Bukan usrah tu yang utama sangat. Tapi lama-kelamaan, dia kata lama-kelamaan barulah terbuka hati. Usrah itulah yang penting sebenarnya. Ilmu yang dibincang dalam usrah tu. Ya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau baca dia punya, orang panggil manaqib, dia punya cerita kan. Masa dia belajar di satu madrasah ni, dia belajar kat madrasah tu, dia cakap bukan dia ikhlas sangat nak belajar. Tapi kenapa dia belajar kat situ? Sebab dia ni anak yatim piatu, orang susah. Madrasah tu menawarkan perkhidmatan ataupun pengajian secara percuma. Dan boleh makan free apa semua. Dia seronok tang makan free tu dia kata. Itu baca kisah Imam Al-Ghazali. Sebelum nak dapat ikhlas yang betul-betul pure kan. Memang masa tu kita akan kaitkan dengan dunia, kita akan kaitkan dengan begitu, begini. Tak apa. Tak salah pun. Cuma grade lah. Grade tu. Sehinggalah bila kita berterusan, kita mulazamah, kita istiqamah, sampai satu masa Allah bagi. Ya, bukan habuan dunia tu yang penting, bukan habuan, hatta habuan akhirat pun. Ya, pergi semata-mata nakkan redha Allah. Begitulah lebih kurang yang boleh kita faham. Ya, untuk nak kaitkan pesanan Salim ni tadi kan, Allah menolong seorang hamba-Nya berdasarkan kadar ikhlas masing-masing. Sebab tu kalau tuan-tuan masih ingat kisah Abu Zar, kita baru je masa dia nak meninggal dunia, apa yang menarik? Isteri dia kan susah hati sebab dia dah bawa isteri keluarga dia duduk jauh daripada orang. Kira macam uzlah lah, mengasingkan diri jauh daripada orang. Jadi bila saat-saat suaminya nak meninggal, isterinya susah hati. Abu Zar tanya, kenapa susah hati? Semua orang mati, janganlah risau. Dia kata bukan masalah tu. Siapa nak urus jenazah abang? Kita kain kapan pun tak ada, apa pun tak ada. Abu Zar dia senyum je kan. Jangan risau, nanti ada orang datang tolong. Kan? Dan ternyata bila dia meninggal dunia, Abdullah ibnu Mas'ud dengan rombongan dia tiba-tiba lalu kat situ. Lalu kat rumah dia. Makna bermusafir lah dalam perjalanan nak ke mana. Lalu situ, maka Abdullah ibnu Mas'ud lah yang mengurus jenazah dia. Dan beberapa orang sahabat. Sebab Abu Zar ni memang kalau kita baca sebelum ni, satu orang yang sangat ikhlas. Jadi Allah tolong dia. Dia pun tak susah hati. Dia yakin. Ya, akan sampai nanti pertolongan Allah. Okey, baik. Perjalanan jauh. Teruskan lagi. Perenggan bawah tu. Perjalanan jauh pada teks hadis di atas. Di atas jangan tengok atas ni. Kena tengok muka surat 83 tadi. Masuk di atas tu. Muka surat 83. Kan ada ayat. Fa inna safar. Safar lah musafir. Fa inna safar ba'idun. Perjalanan jauh pada teks hadis di atas. Maksudnya adalah perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat. Bukan perjalanan menuju ke Afrika, ke Barat, ke Perancis ke. Walaupun perjalanan tu kita rasa jauh dah. Travel tu dah makan berapa hari lah apa semua. Tapi perjalanan menuju akhirat lah perjalanan yang sebenar-benarnya jauh. Sedangkan beban muatan wa khaffifil hamla tu, kalau dalam matan hadis tu wa khaffifil hamla fa innal aqabata ka'ud tu, dia nak syarah yang itulah, adalah beban tanggungjawab atas urusan duniawi. Bahkan perjalanan menuju akhirat diumpamakan seperti lautan yang dalam. Perjalanannya jauh dan bukitnya terjal kerana sama-sama banyak kesulitan dan rintangan. Ikhlaskanlah amal kerana sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha meneliti
akan sentiasa menyiasat secara cermat perbuatan baik dan buruk seseorang. Okey. Jadi Nabi pesan kat Abu Zar, persiapkanlah bekalan kerana kamu nanti nak berjalan jauh. Berjalan jauh tu nak ke mana? Nak ke akhirat. Siapkan bekal. Bekal di situ maksudnya tidak lain dan tidak bukan amal soleh. Atau dalam bahasa yang paling ringkas, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekalan adalah kamu bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ni kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itulah bekalan dia. Menjunjung segala titah perintah Allah dan Rasul. Itulah bekalan dia. Ya, bekalan. Ni musim-musim kita sambut Maulidur Rasul kan. Nak hidupkan balik sunnah Nabi, nak mencontohi Nabi. Itu semua bekalan yang kalau dapat kita buat. Semalam di surau saya sendiri, alhamdulillah kita panggil Dr. Syauqi. TV9 apa tu kan, dia datang ceramah. Menarik juga bila dia kata, ya, dia kata contoh dalam bab makan. Bila bab makan ni, apakah yang dikatakan sunnah Nabi dalam bab makan? Automatik kita akan nampak buah kurma kan, buah tin. Nabi suka makan labu, Nabi suka makan tembikai. Adakah itu semata-mata sunnah? Ya? Betul lah sunnah, tapi dia kata itu sunnah yang sunat. Apa sunnah yang wajib dalam bab makan yang Nabi ajar? Halalan tayyibah. Halal tu yang paling penting. Ya, kadang-kadang kita tengok restoran, minta maaf sebutlah, restoran non-Muslim kan. Yang masuk tu, ya Allah, orang Melayu bertudung, berkopiah, logo halal.